Hai, hai. Baik, kita teruskan dengan soalan 41. Okey, Mary telah menjalankan 2 ujian kimia untuk mengenal pasti kation X. Kation adalah ion positif di dalam satu larutan. Cara menunjukkan reagen dan pemerhatian dibolehi. Okey, tabung uji 1 dia masukkan larutan amonia berlebihan mendakan hijau. Okey, jadi kalau mendakan hijau kita boleh ramalkan bahawa ion Fe2+ adalah hadir. Okey. Jadi kalau kita tambah larutan natrium hydroksida, apakah pemerhatian dia? Jadi jawapannya sama juga, dia akan menghasilkan mendakan hijau terbentuk. Okey. Soalan 41, okey. Antara sepatian sulfur berikut yang manakah menunjukkan nombor penoksidaan bagi sulfur yang paling tinggi? Okey, jawapannya A. Jadi kita kena kira setiap nombor penoksidaan bagi pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, saya tunjuk yang pertama dulu sekejap. Okey, jadi saya telah salin semula soalan dia. Okey, dan ini jawapan dia. Okey, saya telah buat di dalam kertas. Okey, jadi cikgu hanya akan bincang dua saja. Yang dua lagi, ini jawapannya. Belajar boleh buat sendiri. Okey, sulfur kita tak tahu. Ada S2, jadi 2X. Kita letak X dulu. Kemudian campur dengan O, kita tahu O adalah negatif 2. O ada 8, jadi darab 8 sama dengan, bukan sama dengan kosong. Dia sama dengan, ada charge, nampak tak? Ada charge. Charge ini di atas, dia salah. Ada charge 2 negatif, jadi dia sama dengan negatif 2. Akhirnya selesai secara matematik. 4 seliu 16, ini negatif 2. Ini pindah kanan. Akhirnya 2X sama dengan negatif 2 tambah 16. Akhirnya 2X sama dengan, betul lah. Positif 14, jadi bahagi 2, X dapat positif 7. Boleh faham? Okey, saya tunjuk contoh. Nak tunjuk yang mana? Yang ini. Okey, yang ini saya tunjuk ini ya. Okey, ini S tak tahu, kita letak X. Campur dengan F fluorine kita tahu. Fluorida F negatif, jadi negatif 1. Ada 6, kita darab dengan 6. Sama dengan, kali ini boleh sama dengan kosong. Kerana tak ada charge, kita sama dengan kosong. Akhirnya X tolak 6 sama dengan kosong. Akhirnya X sama dengan positif 6. Okey, jawapan inilah. Okey, baik. Satu lagi ya. Okey, saya terangkan ni. Satu lagi. Ini S tak tahu, kita letak S tak tahu, kita letak X campur dengan O tahu, kita tahu O2 negatif, negatif 2. O ada 3, kita darab 3 sama dengan 2 negatif charge dia, betul. 2 negatif charge dia, negatif 2. Okey, jadi X tolak 2 darab 3, 6 sama dengan negatif 2. Akhirnya X sama dengan negatif 2, kemudian tambah 6. Okey, so akhirnya jawapannya positif 4. Okey, jadi antara berikut yang manakah nombor penoksidaan dia paling tinggi? Positif 7 paling tinggi. Selesai soalan 42A. Okey, jadi dua sepatian ini, yang ini adalah alkana, ini adalah alkina. Okey, untuk membezakan dua-dua ini, apakah bahan kimia? Kita jawapannya C, larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau alkina akan menukarkan warna ungu menjadi tak berwarna. Selain kalium manganat 7 berasid, kita boleh guna air bromin juga untuk membezakan alkana dengan alkina. Okay. Seterusnya soalan 44. Okay, ini adalah tube U sekali lagi. Sebelah ini adalah ferrum 2 dan dia gunakan air bromin. Kalau menggunakan air bromin, maka ferrum 2 ini akan percaya ditukar kepada Fe3++E. Letak anak panah, jangan lupa. Selesai. Dan ini adalah air bromin.
Okey, jadi antara berikut yang manakah berlaku di terminal negatif? Jawapannya A. Kenapa? Okey, ini susah, pening sikit. Okey, pertama, kita tentukan proses dulu. Jadi ini positif 2, dia telah ditukarkan kepada positif 3. Jadi nombor bertambah dia adalah proses penoksidaan. Kalau proses penoksidaan, jadi anod mesti berlaku anod mesti berlaku penoksidaan. Ini adalah anod dan anod tak ada bateri, anod adalah terminal negatif. Dapat? Saya ulang sekali lagi, pening sikit. Okey, ada pertama kita tahu bahawa forum 2 menjadi forum 3, 2 jadi 3, maka proses penoksidaan. Kalau penoksidaan dia berlaku di anod. Dan di sini tak ada bateri, jadi anod adalah terminal negatif. Maka dia tanya berlaku di terminal negatif, maka proses yang berlaku adalah Fe2+, yang ini salah, 2+ kena di atas, menjadi Fe3+, plus E. Okey, soalan 45. Okey, kita teruskan dengan soalan 45. Hanafi telah menjalankan 4 set eksperimen untuk mengkaji kadar tindak balas antara patu mama dengan asid hidroklorik HCl. Menunjukkan maklumat. Okey, jadi kita tengok maklumat dia. Suhu sama, jadi bukan faktor suhu. Kepekatan berbeza, jadi faktor kepekatan. Okey, dan ini adalah saiz kecil. Ini adalah saiz besar. Okey, kita tengok graf dia. Okey, jadi antara berikut yang manakah menunjukkan kehilangan jisim di dalam eksperimen 2. Okey, jadi kita tengok yang manakah di dalam eksperimen 2. Okey, eksperimen 2. Sebenarnya kita boleh tengok graf ABCD yang manakah set 1, set 2, set 3 dan set 4. Okey, jom kita kaji bersama-sama. Okey, jadi set 1, kepekatan dia 3, paling tinggi, dan saiz dia adalah paling kecil. Maka kadar tindak balas bagi eksperimen 1 adalah tertinggi, paling tinggi. Boleh faham? Kerana kepekatan dia 3, RM3 dan saiz dia lebih kecil. Jadi kadar tindak balas set 1 adalah paling tinggi. Jadi A adalah set 1. Okey, manakala set 2. Okey, jadi kita tengok B adalah set ke berapa? B adalah set ketiga. Kenapa? Kerana kepekatan dia sama. Okey, jadi akan mendapat bilangan mol yang sama. Okey, kuantiti yang sama. Dan dia adalah saiz yang lebih besar. Ini saiz lebih kecil. Ini saiz lebih besar. Jadi saiz lebih besar, maka kadar tindak balas dia lebih rendah sikit. Jadi ini adalah set ketiga. Okey, dan ini adalah set kedua. Yang akhir sekali, ini adalah set keempat. Kenapa yang ini adalah set keempat? Kerana kepekatan sama, tapi set 2 guna saiz yang kecil, set 4 guna saiz yang lebih besar. Maka set 4 saiz lebih besar, kadar tindak balas dia lebih rendah sikit. Jadi dia lebih rendah sikit di bawah. Okey, jadi jawapannya C. Okey, soalan 46. 1.0 gram sebut zinc dimasuk ke dalam cawan polistrina yang mengandungi 50 cm padu. Larutan kuprum 2 sulfat 0.2, kemolaran dia. Suhu awal 28. Okey. Haba yang dibebaskan H adalah 1050J. Apakah suhu tertinggi? Okey, soalan ini dia bagi H 1050 joule, tak ada kilojoule. Jadi kita terus gunakan formula H sama dengan MC theta. Bagi 1000 tak payah kerana ini dalam joule, bukan kilojoule. Okey, MC, saya MC theta. Theta adalah perubahan suhu, simbol theta. Okey, kita masukkan maklumat yang kita ada. H 1050 sama dengan M. M adalah 50. C 4.2. Theta perubahan suhu kita tidak
tahu. Insert simbol tidak tahu. Okay, bukan ini ya, ini suruh awak. Sekejap kita akan gunakannya. Okay, akhirnya, apa ni? Akhirnya tekan calculator. Kita akan dapat data adalah sama dengan 5 darjah Celsius. Darjah Celsius. Okay, data sama dengan 5 darjah Celsius. Lepas itu soalan ini dia tanya suhu tertinggi. Suhu tertinggi. Jadi suhu awal 828 kena campur dengan perubahan suhu dia. Akhirnya dapat jawapan Dongki. Okay, selesai. Soalan 47. Okay, kadar tinam balas, graf juga. Seorang pelajar menjalankan penyiasatan kadar tinam balas di antara magnesium dan asid hidroklorik. Dia mengukur 0.1 gram per logam magnesium kemudian ditambah kepada larutan asid 0.1, isi padu dia 30. Isi padu hidrogen yang terbebas telah dikumpul setiap 10 saat. Okay, seperti ini naik ke atas. Okay, normal curve. Okay, tengok soalan. Belajar telah mengurang eksperimen dengan menggunakan 0.1 gram serbuk magnesium untuk menggantikan peta magnesium. Okay, jadi sekarang perbezaan dia adalah peta dengan serbuk. Faktor apa? Faktor size. Keadaan yang lain adalah kekal sama. Okay, jadi bilangan mol akan dapat sama. Jumlah isi padu gas akan sama. Jadi graf akhirnya akan sentuh antara satu sama lain. Jadi perbezaan sekarang adalah serbuk dengan peta. Jadi serbuk saiz dia lebih kecil. Jadi kadar tinam balas dia adalah lebih tinggi. Okey, jadi jawapannya A. Dia akan menghasilkan kadar tinam balas yang lebih tinggi. Dan kerana keadaan yang lain adalah malah, maka bilangan mol kalau kita kira akan dapat bilangan mol yang sama. Jadi isi padu gas yang terbebas adalah sama. Okey, jawapannya A. Soalan 48. Pembakaran 0.6 propano menyebabkan air di dalam bekas skrubbum meningkat sebanyak 12 darjah Celsius. Ini perubahan suhu. Apakah haba pembakaran propano? Okey, good. Ini soalan haba. Okey, jadi kita boleh tentukan mol dulu. Mol untuk propano ada bagi form. Oh, susah. Belajar kena tahu apakah formula untuk propano dulu. Okey, kalau tak tahu tak boleh buat soalan ini. Propano, prop C3 H 2 darab 3 6 tambah 1 7 dan OH. OH. Okey, jadi 0.6 betul, 0.6 betul. Bahagi dengan propano C3 12 darab 3 campur dengan H7 campur dengan O16 campur dengan H1 lagi 1. Jadi kita dapat 0.6 bahagi dengan berapa? 60 dapat mol 0.01 mol. Okey, selesai mol. Kita hitungkan H dia. H equal to MC theta, M 100, C 4.2, theta perubahan suhu 12 dan bahagi 1000. Calculator saya dapat 5.04 kilojoule. Akhirnya haba pembakaran ataupun delta H sama dengan negatif pembakaran sumber eksotermik. H bahagi dengan bilangan mol. Bahagi dengan bilangan mol. Okey, so dapat jawapan E. Okey, 504.0 kilojoule seperti ini. Space mol negatif 1. Boleh? Ini betul. Okey, seterusnya soalan 49. Esther lagi, dia minta kita ramalkan apakah asid karboksilik dan etanol yang kita gunakan. Okey, jadi jawapan BI dia betul, jawapan BM dia salah. Okey, jom kita tengok. Maka sebelah ini COO, kalau ada H, dia adalah asid karboksilik. 1, 2, 3, 4. 4 asid
butanoic. Okey. Yang sebelah sini adalah etano, 1, 2, 2 etano. So, jawapan BI betul. BM dia salah sikit. Sepatutnya ini etano. Okey. Selesai. Akhir sekali, ini adalah urea. Peratus nitrogen yang tertinggi dalam baja adalah baja yang terbaik untuk pertanian. Okey, ini adalah sejenis baja. Jadi ini adalah formula baja urea CONH2. Okey, proses untuk membuat baja ini adalah seperti persamaan berikut. Okey, ini sepatutnya anak panah. Okey, dia guna amonia campur dengan sepatian E menghasilkan urea ini. Dan dia sekarang nak kamu ramalkan apakah sepatian E. Jadi kita tengok formula NH2 datang daripada NH3. Jadi CO ini datang daripada mana? Jadi jawapannya CO itu datang daripada CO2, carbon dioksida. Jadi jawapannya A. Okey, baik, itu saja untuk soalan kertas 1. Harap video ini boleh membantu kamu berusaha bersungguh-sungguh. Okey, anda boleh berjaya dalam SPM Kimia 2000. Sekian, terima kasih.